ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi Barisan AJK Surau, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan lagi kesempatan satu hari lagi hidup di muka bumi Allah ini. Dan mudah-mudahan masa yang diberikan oleh Allah ini tidaklah kita sia-siakan. Kita laksanakan ketaatan kepada Allah dan kita meninggalkan segala bentuk larangan-larangannya. Dan dalam kita nak melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan itu, maka Imam Ghazali disebutkan dalam kitab Ihya, kita perlu mempelajari ilmu-ilmu faraid, ilmu-ilmu fardu ain. Kenalah kita belajar ilmu fardu ain. Dia ada fardu ain, fardu kifayah. Ada sunat aini, sunat kifayah. Dia ada begitu pembahagian dia. Sunat aini contohnya sembahyang tahajud, sembahyang duha, sunat setiap orang. Bagi setiap orang. Maknanya kalau tak buat, tak lepaslah. Sunat tak dapatlah. Sunat kifayah ialah contohnya ibadah korban. Ibadah korban atas rumah kita, seorang buat, maka dapatlah pahala sunat tadi pada seluruh keluarga. Itu sunat kifayah. Manakala fardu kifayah, contohnya kita sembahyang berjamaah. Dalam mazhab Syafi'i, sembahyang berjamaah ini fardu kifayah. Tetapi fardu kifayah ini kalau tidak dibuat, semua kena tanggung dosa. Dia berubah jadi ain, jadi fardu ain. Contohnya di sini tak ada orang buat. Tak ada orang buat jemaah solat berjemaah. Jadi semua bertanggungjawab. Ketika tu semua tanggung dosa lah. Dia jadi fardu ain, berubah. Dia jadi aini. Asalnya fardu kifayah. Maka kita buat solat berjemaah. Dengan tuan-tuan, puan-puan datang solat berjemaah setiap waktu, maka orang lain pun lepas. Satu kampung lepas. Satu taman lepas. Kalau tak mari dengan tuan-tuan pun kena. Begitu maksud dia. Itu fardu kifayah. Baik, maknanya kita buat ni bukan setakat dapat pahala solat berjamaah, bukan setakat dapat pahala ganjaran 25-27 kali ganda, bukan sekadar dapat pahala ikut sunnah Nabi, bahkan kita membantu menyelamatkan orang lain daripada terkena dosa. Ini hebat ni sembahyang jemaah ni tuan-tuan. Kita mari sembahyang jemaah ni, selesai masalah orang lain. Kalau sembahyang jemaah di rumah, macam mana? Saya tak mari sini tapi saya sembahyang jemaah di rumah. Kalau tak ada orang buat, kalau semua di tempat ni buat sembahyang jemaah di rumah masing-masing belakang, tak lepas hukum tu. Sebab syarat berjemaah ialah pada tempat yang terbuka, yang orang lain boleh datang. Contohnya surau masjid lah. Semua orang boleh datang. Kalau buat rumah kita dengan anak beranak kita je, orang pun tak tahu. Maka tak dapat lah. Maka kerana itu, buat solat berjemaah. Maka jadilah hukumnya fardu kifayah. Baik. Manakala fardu ain, Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya dia, fardu ain ni ada 3 fardu. Yang ain ni ada 3 ilmu. Fardu ain ni kita kena belajar 3 ilmu. Pertamanya belajar tentang keesaan Allah, mentauhidkan Allah. Belajar tentang sifat, tentang zat dia. Itu fardu ain. Apa dia? Kita belajar tauhid, kita belajar akidah. Itu nama dia fardu ain yang pertama. Wajib belajar akidah.
Allah itu satu, Allah itu maha besar, apa semua sifat-sifat dia tu kita kena belajar. Untuk menjadikan akidah kita ini benar, akidah kita ini tidak terpesong. Itu belajar fardu ain dalam bab akidah, satu cabang daripada fardu ain. Kedua, belajar tentang perkara ilmu-ilmu yang membuatkan, yang menjadikan ibadah kita itu sah ataupun tidak. Nak membezakan mana yang boleh, mana yang tak boleh. Nak membezakan mana yang halal, mana yang haram. Itu kita belajar dalam fiqh. Sembahyang ni boleh sembahyang, tapi kena tahu cara, baru sah. Kena ada wuduk. Itu maknanya belajar apa rukun dia. Jadikan ibadah kita ini sah. Kita belajar halal dan haram. Jual beli itu halal. Riba itu haram. Baik kita belajar. Makanan apa yang boleh, makanan apa yang tak boleh. Lelaki dengan perempuan ada masa halalnya, ada masa tempatnya jadi haram. Suami isteri halal, bukan suami isteri jadi haram. Itu semua belajar dalam bab fiqh. Itu juga fardu ain. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, ialah belajar tentang apa? Nak memperelokkan hati. Memperelokkan hati. Bagi mengetahui manakah sifat-sifat terpuji dan manakah sifat-sifat tercela. Sifat mahmudah, sifat mazmumah. Kita belajar sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Apa dia ilmu tadi? Ilmu tasawuf. Jadi 3 ilmu ini, kata Imam Ghazali, termasuk dalam bab fardu ain. Sebab itu kita tak boleh hanya tekan dalam akidah dan juga fiqh, tinggal tasawuf. Tekan tasawuf, tinggal fiqh. Tak boleh, tuan-tuan. Dia punya tasawufnya tinggi, tapi ibadah fiqhnya tak buat. Maka itulah kita kena belajar semua 3. Sebab 3 cabang ilmu ini adalah termasuk dalam bab fardu ain. Kadang-kadang kita ni kalau sebut fardu ain, kita nampak belajar apa fardu ain, tuan-tuan? Belajar sembahyang, belajar puasa, betul tak? Kita nampak fardu ain tu. Sedangkan semua ni adalah fardu ain. Ya? Contoh, tuan-tuan, sebenarnya ibadah kita ni memang dah tergolong 3 perkara tu dalam ibadah kita. Tuan-tuan nak sembahyang ada tauhidnya di situ, akidah ada fiqh dan juga ada tasawuf. Dan sembahyang je. Tuan-tuan, kita nak sembahyang. Mula-mula sekali syarat nak jadikan sembahyang kita itu diterima oleh Allah, kita percaya dengan Allah. Betul tak, tuan-tuan? Kalau tak percaya, sembahyanglah macam mana sekalipun, Allah terima ke tidak sembahyang kita? Allah tak terima. Contoh orang tu dia tiru. Dia tiru orang Islam sembahyang. Dia tidak Islam, dia tiru orang Islam sembahyang. Dia baca betul belakang. Niat pun dia belajar. Semua pergerakan dia belajar. Comel dia sembahyang, mari pakai jubah, comel. Tapi dia tak percaya pada Allah. Dia belum mengucap. Terima tak sembahyang tu? Tak terima. Maka di situ ada akidah. Nak sembahyang pula mesti ada fiqh. Mesti ada fiqh. Contoh ambil dalam niat. Dalam niat kita belajar kena ada 3 rukun. Qasad, ta'arud, ta'yin. Tuan-tuan belajar, ibu-ibu, ayah-ayah belajar. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad tu apa? Qasad. Test. Cara nak test. Sajalah nak test sikit. Apa maksud qasad? Sudah, macam mana ni debat ni? Qasad itu maknanya kita berdiri itu dengan niat hendak sembahyang. Sebab tu dalam bahasa Arab, usolli, sahaja aku sembahyang. Aku diri nak sembahyang ni. Aku duduk sini ni, duduk dalam sah ni ke, atas sejadah ni aku sedang berdiri ke, duduk ke, aku nak sembahyang. Usolli itu nama dia qasad. Ta'arud, fardu ataupun sunat. Nak sembahyang fardu ke sunat? Kena ada perbezaan dia. Perbezaan. Sunat ataupun fardu. Qasad, ta'yin. Ta'yin menentukan sembahyang apa. Maghrib ke, isyak ke, begitu. Jadi 3 ni. Ada dalam fiqh. Ada pergerakan-pergerakan. Ya? Ada bacaan-bacaan. Itu fiqh. Dan di mana datangnya tasawuf dalam sembahyang itu? Dalam niat kita dah letak dah.
Kita letak hujung itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Maknanya aku nak sembahyang ni, semua pergerakan aku ni kerana Allah. Semua bacaan aku kerana Allah. Itu dia. Kerana Allah. Bukan kerana manusia. Bukan kerana nak dapat pujian. Bukan kerana nakkan kedudukan. Bukan kerana nak menunjuk-nunjuk. Lillahi ta'ala. Itu nama dia. Urusan hati di situ. Maka sempurnalah ibadah kita. Maka di situ sebenarnya dah ada, cuma kadang-kadang kita tak perasan benda itu ada dalam ibadah kita. Sama juga macam puasa. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah puasa dengan niat apa? Niat nak kurus badan, maka tak dapat pahala sebab bukan kerana Allah. Niat puasa aku nak bagi kurus, dapatlah kurus. Maka dari segi ibadahnya tak dapatlah. Walaupun kita mula dari segi fiqh betul dah. Daripada subuh lagi kita tak makan sehingga maghrib kita tak makan. Fiqh sah dah? Sah. Tapi kita buat kerana apa? Aku buat ni kerana IF. Sekarang ni kan IF. Intermittent fasting. Intermittent fasting. 14, 10. 16, 8. Itu dia. 12 jam tak makan, lagi 12 jam boleh makan. 14 jam tak makan, lagi 10 jam boleh makan. 16 jam tak makan, lagi 2 jam boleh makan. Kita buat tadi, kita mula bila? IF kita tu mula daripada sahur. Kita niat kerana IF. Maka jadi tak puasa tu dari segi fiqh betul lah. Kita tak makan, kita tak buat semua. Tapi dari segi lillahi ta'ala tu, tak apa. Sebab kita buat bukan kerana nak pahala kerana Allah, kerana nak kurus. Gitu tuan-tuan. Diet. Itu zaman sekarang tuan-tuan. Maka hati-hati bagi mereka yang nak buat IF, nak ambil kesempatan kerana buat sambil-sambil puasa, aku buat kerana Allah. Kurus ke tak kurus, itu cerita lain. Dalam masa yang sama, aku nak kesihatan. Tak ada masalah. Tapi kerana Allah dulu. Jangan kesihatan dulu. Kerana itu terbalik tuan-tuan. Baik. Itu sebagai sedikit peringatan kepada diri saya dan diri tuan-tuan. Baik. InsyaAllah malam ini kita sambung pada muka surat 50 ya ibu-ibu ya. Surat 50. Berkenaan dengan tajuk Al-Ish, yakni kerinduan. Kita dah bincang apa dia maksud rindu. Kita ulang balik. Yang disebut oleh Imam Ghazali, rindu ni maksud dia apa? Rindu ni adalah kecintaan. Rindu ni adalah kecenderungan. Asalnya rindu datang daripada kecintaan. Cinta tu apa? Cenderungnya tabiat pada sesuatu yang menyenangkan. Apabila benda senang, kita cinta pada benda tersebut. Apabila cinta tu lebih kuat, lebih teguh, maka dinamakan sebagai ish, rindu. Rindu ini dia boleh sampai peringkat, kata Imam Ghazali, seseorang itu sanggup menjadi budak kepada orang yang dia rindukan. Buat apa saja kerana dia rindu. Cinta, dia suka. Hati kita suka pada seseorang, itu cinta. Hati kita ikut apa sahaja yang disebut, maka itu rindu. Betul. Itu maksud dia tuan-tuan. Jadi budak. Maknanya cinta ni, cintalah. Nak berjumpa tu rasa senang. Rasa seronok. Berjumpa ni rasa seronok. Okey. Kalau sanggup lari ikut lelaki, itu maknanya rindu. Boleh faham ya? Meza. Setakat kalau jumpa senang. Ikut. Kemudian sampai satu masa, lelaki ajak kita kahwin lari ya. Kahwin Thailand. Maka boleh tak apa, tak ada masalah. Saya ikut belakang. Lautan api sanggup kurunangi. Itu dia. Itu perangai apa? Perangai rindu. Lautan api sanggup kurunangi. Hujan sikit pun dah tak jalan dah motor tuan-tuan. Lautan api tuan-tuan. Hujan KL sikit, jam tak gerak tuan-tuan. Itu dia tuan-tuan. Hari hot jam tu hari tuan-tuan. Hari apa? 2 hari lepas jam. Hot jam apa? Banjir Kuala Lumpur tuan-tuan. Saya nak hantar anak pergi sekolah. Saya duduk BMC tu nak keluar ke jalan besar tu, nak pergi ke dusun apa, nak pergi ke Hulu Langat, sekolah agama apa, SAM, sekolah agama menengah. Santen tu. Santen. Tu nak balik apa, patah balik, 1-2 orang lagi anak duduk di sekolah di BTHO. BTHO. Jadi kira sekali jalan lah keluar sekali. Bawa kereta mula-mula 6.30 keluar. 6.30 ni tempat saya jam dah tuan-tuan.
6.30 tengok, oi panjangnya. Tak boleh dia kata ni, kita kena balik ambil motor. Balik semula, letak anak saya 2 orang, hak kecil, bawa besar dulu pergi hantar santai. Pergi hantar, balik ambil hak 2 ni, pergi hantar BTSU. Balik pula kereta hak depan saya tadi, tak lepas lagi. Dan selisih pula, kereta ni tak gerak lagi. Saya tanya jiran saya, semalam macam mana? Esok saya tanya, hujan teruk semalam macam mana? Oh iyalah, dia kata, saya nak pergi Shah Alam, dia kata, 3 jam. Nak keluar daripada tempat saya ke jalan besar, 2 jam. Oh tu dia, tuan-tuan. Tak bergerak, tuan-tuan. Nasib masuk highway, lepas tu jalan saya boleh pergi kepada Suka. Situ sejam pula ke Shah Alam, tuan-tuan. Masya Allah, dia kata. Sebab apa? Hujan baru. Belum lautan api lagi. Itu baru hujan, tak gerak dah, tuan-tuan. Baik. Malam ni kita sambung perbincangan kita ini berkenaan dengan Ishq. Yang mana Imam Ghazali menyebutkan kenapa ada tajuk Ishq. Benda rindu, cinta pun cerita dalam kitab ni. Inilah peranan tasawuf. Tasawuf ni benda yang berkaitan dengan hati, tuan-tuan. Emosi, perasaan. Dia nak cerita. Patutnya kalau kita ni kata kita rindu, macam mana rindu pada Allah? Itu dia nak sebut. Sebab tu pada peringkat awal dia cerita bagaimana rindunya Zulaikha kepada Yusuf, bagaimana rindunya Laila Majnun dan sebagainya tu. Baik. Maka disebutkan juga pada hujung perbincangan yang lepas berkenaan dengan sepotong ayat. Allah Ta'ala sebut, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun. Kita sayang anak, sayang harta, tuan-tuan, rindu pada anak, rindu pada harta, sampai satu masa itu semua takkan dapat buat apa-apa pada kita. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, memang kita sayang harta kita. Memang kita sayang kepada anak isteri kita, kita sayang. Tapi sampai masa mereka tak boleh buat apa-apa kalau kita tak guna kesempatan di dunia ini. Sebab tu Allah Ta'ala sebut illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan harta benda dan anak pinak orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera daripada syirik dan penyakit munafik. Harta kita guna untuk jalan Allah, itu baru boleh menyelamatkan kita. Anak kita didik untuk taat kepada Allah dan dia jadi orang yang soleh, yang itu baru boleh beri manfaat. Tapi kita ni tak kira lah anak soleh ke tak soleh ke, kita sayanglah kau. Anak-anak sayanglah kau, tuan-tuan. Baik ke tak baik. Cuma kadang-kadang kita ni pun, kita sebagai manusia ni pun kadang-kadang kita salah pentafsir juga nikmat Allah. Kita maaf cakap lah ibu-ibu, ayah-ayah. Kita ada anak 4-5 orang. Anak pertama sampai yang kedua, sampai yang ketiga, yang keempat masuk universiti belakang. Anak yang terakhir ni tak pandai sikit belajar, tak boleh pergi jauh. Agak-agak sayang kita sama ke tidak? Beza dah. Sebab hak ni masuk you cerdik, hak ni tak cerdik. Kalau orang mari pun, hak ni kurang sikit, hak ni hak abang-abang, kakak-kakak, bijak-bijak belakang masuk you. Hak ni lemah sikit belajar. Kita pun rasa kecewa sebab dia tak boleh pergi ngaji. Sayang tu sayang, tapi kecewa. Betul tak? Kecewa. Tapi tuan-tuan, Allah ni maha adil. Allah ni maha bijaksana. Allah buat cantik dah. Kalau ada anak 5 orang, kalau 5-5 masuk you, kita nak dengar siapa di rumah? Duduk dengan siapa di rumah? Dah masuk you, dia kerja. Dah kerja, tak ada di rumah, tuan-tuan. Hak tak boleh mengaji jauh ni, duduk di rumah dengan kita. Tanya kita demam, dia lah bawa kita pergi klinik. Betul tak? Tanya ada sampah dapur, kita nak panggil siapa? Panggil anak ni, tolong buang sampah ni. Kita hak tua ni mulut je kuatnya. Mulut cepat, gerak lambat. Ai kain tu, akak kain nak hujan dah. Anak juga ada di rumah lah, tuan-tuan. Berlari budak tu. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, itu nikmat Allah ni. Allah Ta'ala buat ni ada hikmah. Cuma kita ni kadang-kadang tak nampak hikmah Allah. Contoh lain, tuan-tuan.
Contoh dia sehari dua ni, dalam seminggu dua ni ada isu perceraian yang cukup-cukup masyhur. Masyhur, habis orang tahu tuan-tuan perceraian dia. Rupa-rupa ramai lagi hak bercerai tapi orang tak tahu. Hak ni bercerai ni habis satu Malaysia tahu tuan-tuan. Tak ada muka lain, muka dua tu je keluar. Sampai dah tak nak tengok dah TikTok serabut tuan-tuan. Muka dia je. Tetapi Allah Ta'ala ni pun, ini nak cerita bijaksana Allah Ta'ala. Antara perkara yang mengatakan punca perceraian ni, dia kata, hak perempuan kata, suami dia, bekas suami lah, tak beri nafkah. Baik. Maka apabila bekas isteri sebut pun, bekas suami tak bagi nafkah, makanya pakat syarah. Ustaz tu syarah, ustaz ni syarah, lawyer syarah, begini. Akhirnya semua faham bab nafkah. Nafkah ni apa dia? Bukan duit poket. Betul tak ibu-ibu? Betul. Dulu dia ingatkan bagi 1,500, itulah nafkah. Tak, suami beli beras. Suami beli lauk. Suami beli sayur. Suami beli minyak. Suami beli daging. Suami beli ayam. Suami beli ikan. Suami beli gula. Suami beli garam. Itu nafkah dah. Nafkah makan. Kemudian suami bayar rumah. Bayar rumah, suami beri tempat tinggal, itu nafkah. Suami beli baju, raya-raya dia beli baju, itu nafkah. Sakit pergi klinik, suami bayar duit bil klinik, itu nafkah. Tengok, selesai masalah. Ibu-ibu pun sekarang ni faham, ni nafkahnya. Suami-suami pun senyum sekarang, alhamdulillah. Aku tak bagi duit poket pun selesai dah nafkah aku. Maknanya ramai orang boleh tahu. Sebelum ni orang tak tahu. Lepas tu duit raya bukan termasuk nafkah. Duit raya pun sebut. Pakat syarah pula duit raya. Duit raya tu hanya budaya. Bahkan kita dulu-dulu pun tak ada sangat duit raya ni tuan-tuan. Tak ada sangat budaya kita. Ingat zaman kecil-kecil dulu dapat 10 sen tuan-tuan. 50 sen tu banyak dah tu. 50 sen tu banyak dah. Tapi hak bagi siapa? Hak selalu baginya mak ayah je. Mak ayah. Pak saudara. Ni kalau pergi mana-mana, asal jumpa kena bagi tuan-tuan. Budaya duit raya. Tuan-tuan. Maka apabila dia timbul benda tu, pakat tahu belaka tuan-tuan. Maknanya Allah ni cukup hebat, bijaksana dia. Dia jadikan peristiwa itu dalam masa yang sama, disebarkan ilmu kepada semua. Orang perempuan pun tahu, orang lelaki pun tahu. Orang perempuan pun lepas ni jangan duk tuntut bang duit nafkah tak bagi lagi. Bukan, tak ada duit nafkah. Duit tu hanya sekadar apa? Hanya sekadar tambahan. Kalau suami nak bagi, bagilah. Melainkan kalau suami kata, saya tak dah nak beli barang, saya tak dah gitu ni, awak ambil duit ni, awak beli sendiri. Ada ibu-ibu beli sendiri barang dapur. Alhamdulillah minta duit dengan suami. Itu kaedah nafkah, minta duit dengan suami. Kalau saya tak bagi, orang rumah saya pergi beli. Saya beli sendiri. Saya beli sendiri tuan-tuan. Dia nak apa saya beli. Sebab kalau saya pergi dengan dia, penuh troli. Jadi nak selamat saya pergi sendiri. Kalau pergi dengan dia habis tuan-tuan. Hak tak nak guna pun dia beli tuan-tuan. Beli balik rumah ni nak buat apa tak apalah, minggu depan lah kita buat. Minggu depan beli lain pula. Tapi minggu ni beli dah tuan-tuan. Beli betul beli ni, hak ni kita beli lah beli ubi dah boleh campur, boleh tanam dah tuan-tuan. Itu kalau orang puan dia beli tu, saya kata tak apalah, saya beli sendiri. Baik, itu nak ceritakan tentang hikmah Allah ni luas. Hanya terpulang kepada kita untuk mengambil kesempatan atas ilmu yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala beri akal, Allah Ta'ala beri panca indera, tengok, fikir dan nilai. Itu kaedahnya. Maka Imam Ghazali menyambung dalam bab ini, Ya Allah, limpahkanlah kepada kami taubat. Doa yang Imam Ghazali masukkan dalam bab ini, Ya Allah, limpahkanlah kepada kami taubat sebelum datang kematian. Baik, sedarkanlah kami daripada kelalaian. Berikanlah kepada kami manfaat daripada syafaat Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam sebagai rasul terbaik. Itu doa yang diselitkan dalam bab ini. Maka disambung lagi, sifat orang mukmin adalah bertaubat. Dia nak syarah sikit berkenaan dengan taubat. Sifat orang mukmin adalah bertaubat pada hari dan saat itu juga. Kalau dia buat salah, masa itu juga dia taubat. Itu orang mukmin. Itu masalah. Masalah kita kena faham. Kalau kita ni buat dosa. Dosa ni tuan-tuan. Tempuk saya sambung sikitlah bab dosa ni tuan-tuan. Dosa ni Imam Ghazali sebut, dosa ni dia datang kerana 4 sifat. Ada 4 sifat yang menyebabkan kita buat dosa. Dosa ada 4 sifat. Pertama, dosa yang bersifat rububiyah. Ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dosa yang bersifat rububiyah. Rububiyah ni kita belajar uluhiyah, rububiyah. Rububiyah ni, uluhiyah ni ketuhanan. Rububiyah ni kekuasaan. Dia menguasai, dia mentadbir, itu rububiyah. Uluhiyah ni dia satu Tuhan, dia esa. Rububiyah ni yang mentadbir, maknanya dia ada kuasa, dia lebih pada orang lain, dia begitu begini. Maka dosa yang bersifat rububiyah. Maksudnya apa? Dosa yang bersifat rububiyah, contohnya dosa kerana sifat sombong, sifat bongkok, sifat akulah yang paling hebat, sifat akulah yang paling kuat, sifat akulah yang paling mulia. Itu sifat rububiyah. Ada dosa yang terbit kerana sifat-sifat sebegitu. Orang lain semua tak boleh pakai, aku je hak betul. Ini rububiyah. Ini tak boleh ni. Aku je. Fikiran aku je. Pandangan aku je hak paling betul. Ini sifat rububiyah. Dosa yang bersifat rububiyah. Baik. Yang kedua, dosa yang bersifat syaitaniyah. Dosa atas sifat syaitaniyah. Maksiat ataupun dosa atas sifat syaitaniyah. Apa dia syaitaniyah? Macam mana contohnya? Syaitaniyah, syaitan lah. Apa dia? Syaitan ni sifat-sifat dosa-dosa yang bersifat degil. Tak dengar arahan. Jealous. Dengki. Hasad. Itu adalah sifat-sifat syaitaniyah. Syaitan ni apa? Tak dengar, tak ikut perintah. Kemudian dia jealous, dia dengki. Kemudian dia rasa dia lebih baik. Dia bukan dia paling baik, dia lebih baik. Dia banding-bandingkan, aku lebih baik, aku lebih mulia. Ini sifat-sifat syaitaniyah. Maka ada juga dosa yang terbit kerana sifat tersebut. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, dosa yang terbit kerana sifat bahimiyah. Bahimiyah ini sifat binatang. Sifat binatang. Dosa yang macam mana? Contoh kita tengok pada binatang. Binatang ni, apa dia buat? Tak ada benda lain, makan, minum, main-main, kemudian tidur. Lepas pada tu, lelaki apa? Hak nafsu. Jantan bukan atas betina. Itu je dalam fikiran binatang. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan ibu-ibu pelihara kucing kat rumah. Kucing kan? Lepas makan, makan. Lepas makan, makan. Dah bagi, dah makan. Duduk setengah jam. Yang pelik kaki pula. Makan pula. Sudah makan, dia pergi main-main, dia tidur. Dia bangun, pula. Makan je. Dia fikir perut dia je. Dia fikir nak kenyang je. Lepas pada tu, tak lama, bunting. Tu kerja kucing tu anda. Beranak besar sikit, 4-5 bulan, nak bunting pula. Lah kita kena pergi klinik, kena pergi apa panggil? Kena buat, mandulkan. Tak larat dah, beranak. Lepas beranak. Tu sebab apa tuan-tuan? Tak ada kerja lain dalam kepala dia tuan-tuan. Tu je. Perut kenyang, nak sihat, nak rehat-rehat, nak main-main, kemudian nafsu tuan-tuan. Mandul. Alah, terpaksa mandul tuan-tuan. Baik. Itu binatang. Maka kalau ada sifat-sifat dosa yang datang, kalau sifat-sifat nafsu perut, nak senang je, tak fikir benda lain, nak seronok-seronok je, duduk atas muka bumi, nak main-main je, duduk tapi kau duduk fikir nafsu, hawa nafsu sahaja, nafsu syahwat sahaja, maka dosa itu berbentuk syaitan, bahimiyah. Yang keempat, dosa yang berbentuk subu'iyah, bersifat subu'iyah. Apa dia dosa yang bersifat subu'iyah? Dosa yang datang, subu'iyah ni maksud dia buas.
buas, ganas. Subu'iyah ni kalau dalam bahasa ni binatang liar. Binatang liar. Baik. Apa dia dosa dia bersebab tu? Suka bergaduh. Suka bertengkar. Tengking orang. Suara tinggi. Sebab muka ni tak boleh marah je. Tu sifat-sifat gitu tuan-tuan. Bengis. Sifat-sifat bengis-bengis ni. Cakap ni cengih je. Kalau orang Kedah kata cengih. Ada orang Kedah sini. Tak ada orang Kedah. Cengih je. Cengih cakap ni. Kalau pergi ke Melaka pula, lahabau je. Yalah, itu kadang-kadang pun kita kena hati-hati minta maaf kalau ada orang Melaka kan. Nak cakap lahabau sama Melaka boleh tuan-tuan. Jangan cakap dengan negeri lain, perkataan bahasa orang Melaka. Sebab orang negeri lain akan dengar kasar. Hidup lagi kau ni. Hidup lagi makna dok aku mati. Sama juga orang Kelantan. Orang Kelantan cakaplah bahasa Kelantan cara Kelantan. Menatan ni, menatan. Biasa. Ada lagi menatan ni. Binatang. Lalu terjemuh binatang. Tapi orang Kelantan kalau member baik-baik, menatan ni ada lagi. Lama tak jumpa menatan ni. Biasa je. Itu orang Kelantan. Maknanya dia nak guna bahasa sama dia okey. Jangan silap pergi orang lain. Orang lain, kamu panggil aku binatang. Gaduh. Jadi sifat-sifat subu'iyah ini sifat-sifat bengis, sifat-sifat buas. Suka bergaduh, suka bertengkar, suka tinggi suara. Ini dosa yang bersifat subu'iyah. Maka maksudnya saya nak cerita di sini, dosa ni dia banyak punca. Dia banyak punca. Jangan duk anggap dosa ni hanya tinggal ibadah saja. Tak. Dosa hak selain daripada tinggal ibadah tu ada lagi dosa lain. Kadang-kadang kita duk anggap dosanya tak buat hak benda-benda ibadah je. Tak, ada lagi kerana sifat kita. Dosa yang datang kerana sifat dalaman kita. Sifat sombong kita. Sifat malah-malah kita. Sifat tak nak ikut perintah kita. Sifat yang kita nak apa dia? Nak rasa marah-marah. Itu juga benda-benda yang berkaitan dengan dosa. Baik. Maka kata Imam Ghazali, orang mukmin akan bertaubat pada hari dan saat itu juga apabila mereka buat dosa. Ia menyesali perbuatan dosanya dan meredai makanan duniawi secukupnya. Maka dia menyesal. Setiap kali buat dosa, maka dia menyesal. Menyesal itulah asas untuk bertaubat. Baik itu tuan-tuan, dia dalam buat dosa ni ada panduan. Ada disebutkan, ada 3 rukun dosa. Nak elak dosa ni, faham 3 perkara ni. Kalau dah sampai pada peringkat ketiga ni, rukun ketiga ni, payah nak tinggal dosa. Pertama, jangan buat. Rukun pertama, dosa ni jangan buat. Baik, kalau dah terbuat, maka pergi pada rukun yang kedua. Apa dia? Jangan ulang. Jangan ulang. Buat. Tak boleh kita manusia kadang-kadang terbuat juga. Maka jangan ulang. Rukun yang ketiga dua ni, kalaulah kita terulang, kita langgar rukun yang kedua, maka ingat rukun yang ketiga. Apa dia? Jangan seronok. Jangan rasa sedap, jangan rasa seronok. Sebab apabila dah masuk pada rukun yang ketiga, payah dah nak tinggal dosa tu. Itu kaedah dia. Pertama, jangan buat. Apabila terbuat, maka taubat. Taubat jangan ulang. Kalau terulang juga, maka taubat lagi. Jangan sampai jadi seronok. Apabila dah jadi sedap, dah jadi seronok, ayah dah nak ulang, nak tinggal dosa tadi. Itu dia tuan-tuan. Satu hari tak boleh mengupak, rasa kosong dunia. Itu seronok. Seronok tuan-tuan. Jadi satu hari tak boleh buat benda ni, rasa aku tak ada benda nak buat hari ni, itu makna dah jadi sampai peringkat seronok. Baik, apabila dah jadi seronok, memang payahlah nak ubah, nak meninggalkan dosa tadi. Baik. Maka kata Imam Ghazali, meredai makanan duniawi secukupnya, yakni yang dunia ini dia merasa cukup apa yang ada.
Ia tidak disibukkan oleh keduniaan, melainkan disibukkan dengan amalan akhirat dan menyembah Allah dengan keikhlasan. Itu sifat orang mukmin. Adakah bermaksud dia tak ambil kisah hal dunia? Dia ambil, dia cukup, dia buat hal dunia kerana dunia ni tempat hidup kita. Tetapi dia tak jadikan dunia inilah sebagai kesudahan. Baik, diriwayatkan bahawa seorang munafik yang kedekut. Ini satu kisah Imam Ghazali masukkan dalam bab ini. Seorang munafik yang kedekut bersumpah kepada isterinya bahawa dia akan menceraikan isterinya jika isterinya itu menyedekahkan hartanya. Kedekut sungguh. Kamu sedekah harta aku pada orang lain, aku cerai kamu. Dia munafik, maka dia berpura-pura Islam. Itu kedekut pula, orang kaya. Baik. Lalu datang seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Ketika dia tak ada, mari pengemis ketuk pintu rumah. Minta, pengemis itu berkata, wahai penghuni rumah, dengan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, berilah aku sesuatu. Aku lapar, tak ada makanan, tak makan ni. Boleh tak bagi aku makan apa-apa? Lalu isteri kepada si kedekut itu pun memberikan 3 potong roti. Suami pesan dah, jangan beri harta aku pada orang lain. Baik. Tapi si isteri ni kesian sangat pada pengemis, dia bagilah makan roti tu, roti 3 potong. Ni dia. Boleh ibu-ibu nak sedekah harta suami, boleh. Kalau syaratnya suami kedekut. Kalau suami tak kedekut, maka nak ambil harta suami kena minta izin. Ini hukum fiqh, tuan-tuan. Kalau suami tu kedekut, boleh ambil tanpa izin. Itu dia. Ibu-ibu dia tak diberikan nafkah, apa semua tak cukup makanan. Duit ada tapi kedekut sungguh. Makan apa? Lauk ikan hari-hari, ikan sardin je. Itu dia. Duit ada, nasi dengan apa? Hari-hari duk makan telur je. Tak larat juga. Lepas tu dia buat alasan kita kena diet. Padahal dia kedekut. Yang lengkih macam tu, lepas tu dia kata pula, makan nasi 1 kali je 1 hari. Naiknya, tuan-tuan. Ni suami-suami pun kena faham juga. Dalam bab fiqh kan, dia ada kufu'ah sekufu. Perkahwinan ni ada sekufu. Maka kita kena faham sekufu tu apa. Kalau kita nak kahwin dengan seorang perempuan, kufu ni hak perempuan. Jadi seorang suami berkahwin dengan seorang perempuan, masa kecilnya lagi orang perempuan itu makan ikan ikan bawar. Daripada kecil lagi mak ayah dia bagi makan 3 kali, levelnya ikan bawar. Jadi kalau nak berkahwin, kena bagi 3 kali juga makan. Kalau tak mampu ikan bawah, maka benda yang seakal-akal. Jarang-jarang bagi sekali. Itu disebut dalam bab fiqh, tuan-tuan. Sebab tu bab kufu'ah pun penting. Walaupun tidak wajib, kufu'ah tu penting. Kita menikah dengan bini kita dulu, dia makan apa? Dia makan ikan bilis. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ikan bilis mahal. Tak apa, bagi seekor sehari cukup. Seekor. Ikan bilis kan kecil-kecil dulu letak ikan bilis. Jadi kita pun beli ikan, bukan ikan bilis, beli ikan apa? Beli ikan sardin tu apa? Panggil apa? Ikan selayang. Ikan tu kan beli. Besar sikit pada ikan bilis. Kelepah dah, tuan-tuan. Baik. Itu kufu'ah. Panjanglah perbincangan kufu'ah ni, tuan-tuan. Baik. Maka diberikan 3 potong roti kepada pengemis tadi. Si kedekut itu kemudian mendatangi pengemis dan bertanya, jumpa. Tiba-tiba dia terserempak dengan pengemis. Dia tanya, siapa yang telah memberimu roti ini? Maka jawab pengemis tu, seseorang di rumah si fulanah, rumah sana lah, tuan rumah sana, orang perempuan dia bagi makan. Si kedekut itu segera pulang dan berkata kepada isterinya, bukankah aku telah bersumpah kepadamu agar jangan memberikan apapun kepada sesiapa pun. Ini suami kedekut sungguh, jangan bagi apa-apa. Baik, tuan-tuan.
Maka jawab isteri dia, aku memberi kerana Allah. Aku beri ni ikhlas kerana Allah. Aku tak ingatlah pesanan kamu, tapi aku ingat pahala Allah Ta'ala beri makan ni pahala besar. Orang dalam susah. Jadi aku buat ni kerana Allah. Maka yang kedekut tadi pun pergi lalu menyalakan api sehingga membara. Dia pasang api sehingga membara. Kemudian dia berkata, berdirilah dan lemparkanlah dirimu ke dalam api itu kerana Allah. Kamu kata tadi kerana Allah. Pergi masuk dalam api itu dan kamu sebut kerana Allah. Tu dia tuan-tuan. Sombongnya suami dia ni. Kamu kata ni kerana Allah. Aku buat kerja ni, aku cari makan ni. Jadi kalau kata kamu beri kerana Allah, okey, sekarang ni aku nak tengok kerana Allah kamu masuk dalam api itu. Itu dia tuan-tuan. Dari segi logik akalnya, masuk dalam api terbakarlah. Ini kadang-kadang kita kena faham juga tuan-tuan. Allah Ta'ala ni dia ada hukum dia, syariatullah, sunnatullah. Syariatullah ni ketentuan Allah, Allah Ta'ala suruh buat, kita kena buat. Sunnatullah ni kitaran alam, ini kebiasaan yang berlaku. Pisau yang tajam kalau potong tangan mesti luka. Itu sunnatullah. Tetapi sunnatullah ini Allah Ta'ala boleh ubah. Api boleh membakar. Tetapi ketika mana Nabi Ibrahim masuk dalam api, dia tak terbakar. Itu maknanya Allah mengubah sunnatullah. Boleh. Sebab itu disebut dalam kitab ini, kalau kita ada keyakinan kepada Allah yang walaupun keyakinan kita itu hanya sebesar biji sahaja. Tak banyak. Sebesar biji sahaja, orang itu sudah mampu berjalan di atas air dan mampu berjalan di atas angin. Dahsyat tuan-tuan. Sebab apa? Air dan angin itu ciptaan Allah, makhluk Allah di bawah kawalan Allah. Kalau kita yakin sungguh-sungguh pada Allah, maka tidak mustahil jalan atas air. Ini dia tuan-tuan. Ini hakikat ni. Ilmu makrifat ni tuan-tuan. Ini payah kita ni duduk depan air, tak ada benda lain dah. Aku jalan atas air, tenggelam lah. Dalam kepala kita tenggelam lah. Tapi kalau kita letak yakin kerana Allah, maka insya-Allah. Contoh macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak berhadapan dengan situasi anak-anak kita ni ataupun cucu-cucu kita tiba-tiba kena gangguan. Meracau dan sebagainya. Mungkin tak pernah berlaku. Mungkin jiran-jiran kita berlaku. Kita pergi dah baca, habis dah Fatihah baca, ayat kursi baca, 4 kul, 3 kul baca, habis Quran Yasin pun baca, tapi duk meronta situ je. Lalah panggillah perawat. Tuan-tuan dekat kan, perawat Darul Syifa tu kan. Pergilah dekat perawat, bawalah anak meronta tadi dekat perawat. Agak-agak dia baca ayat tu beza tak dengan kita? Dia baca Fatihah juga. Dia baca ayat kursi juga. Dia baca 3 kul juga. Tapi kenapa bacaan dia tu budak ni sembuh? Kita baca buih mulut lah. Bukan setakat baca, pasang CD lagi ni. Pasang lagi CD. Kenapa? Kerana keyakinan. Dia pergi, dia belajar dan dia yakin. Kita tak belajar, kita main bedah je. Orang kata baca ayat ni, baca. Yakin ke tidak? Tak apa, orang suruh baca. Tak, dia sana, dia ditanam dengan keyakinan. Ditanam dengan keyakinan, maka apabila dia yakin, dia baca tu dengan yakin bahawa setiap patah ayat ini adalah ubat. Maka Alhamdulillah jadi ubat. Kita pergi tak yakin, tak jadi apa tuan-tuan. Gitu tuan-tuan. Saya ada masa saya belajar di Mesir dulu, ada sahabat saya ni seorang perawat lah, dia boleh merawat. Kalau orang sakit, orang pergi jumpa dia. Yalah budak perempuan kan ramai duduk jauh ni kan. Dia macam-macam gangguan sana. Duduk di Mesir, masa belajar di Mesir, budak perempuan ramai. Sekejap sana kena gangguan, sekejap sini kena gangguan. Ubat paling besar satu je. Kalau ada ibu-ibu, ayah-ayah yang anak-anak belajar di sebelah Timur Tengah, Mesir ke Jordan ke, kalau dengar dia sakit ke apa, satu je ubat paling besar saya nak bagi. Formula dia. Ingat baik-baik kalau kita ada keluarga. Ubat paling besar bagi orang perempuan yang selalu sakit, selalu kena gangguan, ubat paling besar, kahwinkan dia. Lepas menikah tak sakit dah tuan-tuan.
Oh, sebelum nikah sakit tu, sakit ni, sakit tu, sakit ni, tuan-tuan. Ada sahabat saya ni dia memang boleh merawat, tapi sebelum dia pergi merawat, dia zikir dulu di rumah. Tunggu kita ni. Tak apalah, relax dulu. Dia duduk zikir. Nak membina keyakinan. Baru dia pergi. Dia nak kata, okey, jom. Tak. Sambil berjalan tu, kita tegur pun jawab sepatah. Apa dia? Tengah nak bina keyakinan dengan ayat. Itu dia tuan-tuan. Keyakinan. Maka begitulah dengan kisah ini. Aku memberi kepada Allah kerana Allah, maka jawab suami dia, aku dah pasang api ni, maka kamu masuk, aku nak tengok kerana Allah kamu tadi tu macam mana. Baik. Lalu isteri tadi berdiri dan dia mengambil pakaian dia. Sebelum masuk dia pergi ambil pakaian dulu. Pakai comel-comel, ambil pakaian, buku pakaian. Maka suami dia tadi kata, tinggalkan pakaianmu. Kenapa kamu nak bawa pakaian lain ni? Maka kata isteri dia, kekasih berhias untuk kekasihnya. Tu jawab isteri, jangan main. Seorang kekasih kalau nak jumpa kekasih, dia akan berhias. Aku pun sama, aku bawa pakaian, aku pakai comel-comel, cantik-cantik ni. Sebab apa? Aku nak bertemu dengan kekasih aku. Dah kamu suruh masuk dan pasti kalau aku masuk dalam sana, logik akalnya mati aku. Aku nak mati dalam keadaan aku bersiap kepada kekasihku. Tu dia tuan-tuan. Jawab isteri dia. Aku akan menemui kekasihku. Aku nak masuk dalam api. Maknanya dalam fikiran masuk manusia ni, dalam fikiran masuk dalam api, terbakar. Jadi aku nak pergi bertemu dengan kekasihku dalam pakaian yang paling cantik. Itu dia tuan-tuan. Kita pun samalah. Kalau tahu kita nak mati, bila-bila nak mati, pakai comel-comel tuan-tuan. Pakai comel-comel. Kenapa nak mati pun pakai comel? Nak bertemu dengan Allah dalam pakaian yang paling cantik. Tapi tak bawa pun, tak bawa. Tapi persediaan. Baik. Wanita itu pun melemparkan tubuhnya, maksudnya masuk ke dalam, ke atas api. Lalu si kedekut itu menutup api itu dan pergi. Maksudnya dia buat dalam satu rumah api, maka masuk tu dia ada pintu, masuk dan tutup pintu. Setelah 3 hari dia tinggal isteri dia dalam tempat tadi, rumah api dia tadi, si kedekut itu datang dan membuka tutup api tersebut. Ternyata ia melihat isterinya ada di dalam keadaan segar bugar dengan kekuasaan Allah. Dahsyat tuan-tuan kisah ni. Luar biasa. Tapi tuan-tuan jangan buat Jangan buat. Nanti kan balik sekarang try bakar tangan kamu kerana Allah. Apa-apa ibu-ibu pun tengok saya buat kerana Allah. Tak dah 2 minit tuan-tuan. Lalu pun dah terbakar dah. Jangan. Sebab kita ni level lain. Ini nak cerita tahap keyakinan. Keyakinan perempuan ini kepada Allah menyebabkan api yang panas tidak membakar. Si kedekut itu kehairanan melihat kejadian itu, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan. Engkau tidak tahu bahawa api tidak akan membakar kekasih kami. Api tak boleh bakar kekasih kepada Allah. Dia tuan-tuan. Baik. Maka disebutkan kisah Asiyah. Kisah Asiyah, isteri kepada Fir'aun, menyembunyikan keimanannya dari Fir'aun. Asiyah ni tuan-tuan, kadang-kadang kita terfikir juga Asiyah ni dia percaya pada Allah. Macam mana pula dia boleh kahwin dengan Fir'aun kan? Pelik juga. Fir'aun tu tahu dah Fir'aun ni mengaku Tuhan, begitu begini. Kenapa Asiyah ni pergi berkahwin dengan Fir'aun? Bukan Asiyah nak berkahwin, ayah dia yang mengahwinkan dia. Asiyah ni kalau kisah dia perempuan yang paling cantik zaman tu. Jadi dia ni beriman. Beriman sebelum tu Nabi Musa belum ada lagi. Sebab Asiyah ni kan ibu yang menjaga Nabi Musa. Nabi Musa dimasukkan dalam bakul, dimasukkan mak dia, dihanyutkan ke sungai. Siapa yang jumpa? Asiyah yang jumpa. Ambil. Itu Asiyah maknanya dia ni dulu awal daripada Nabi Musa. Fir'aun memperisterikan dia. Kerana apa? Kerana ayah dia diminta nak. Dia tak nak tapi ayah dia paksa. Jadi terpaksa ikut nak kata macam mana. Maka Allah menjaga Asiyah ni daripada disentuh oleh Fir'aun dengan macam mana digantikan dengan benda lain. Hak Fir'aun pergi bersama tu tidur tu bukan Asiyah, itu diciptakan daripada makhluk lain. Setengah riwayat kata jin.
Gantikan tempat Asia. Mana Fir'aun tak pernah sentuh Asia. Begitu kisah dia. Ni mulianya. Ni pepelik juga kita kan. Macam mana tu? Itu kisah dia. Macam mana seorang yang beriman boleh duduk di dalam istana Fir'aun dan boleh jadi isteri kepada Fir'aun. Maka Allah jaga Asia ni, Fir'aun tak boleh sentuh dia. Setiap kali malam giliran sampai dia tidur dengan Asia, digantikan dengan makhluk lain menggantikan tempat Asia. Itu jadinya. Kalau kita zaman sekarang ni apa? Hantu raya. Bini, suami tak ada. Tapi malam-malam ada suami. Apa dia? Itu hantu raya. Suami mati dah. Tapi malam-malam balik. Hantu raya kita lah. Tapi tak ada dah zaman sekarang kan. Tak ada kan? Tak ada. Tak apa. Alhamdulillah lah. Kalau ada takut juga nak bagi sini dah. Baik. Maka itu kisah Asia, isteri Fir'aun. Dan mana disebutkan antara yang bakal menjadi suami isteri kepada Rasulullah di syurga kan. Itu kita disebut berkenaan dengan Asia ni, mulianya dia. Baik. Ketika Fir'aun mengetahui keimanannya, ia memerintahkan agar perempuan itu disiksa. Jahatnya Fir'aun ni bini dia sendiri dia siksa. Apabila tahu Asia ni Islam, masuk Islam, macam mana dia tahu? Apabila ketika satu hari tengah-tengah sisir, rambut jatuh sisir tadi, dia sebut kalimah Allah di situ. Pecahlah rahsia. Dia ni tak percaya pada Fir'aun. Dia sebut kalimah Allah, dia laknat pula Fir'aun, tuan-tuan. Pecah rahsia. Rupa-rupanya isteri sendiri tidak percaya pada Fir'aun. Maka dia diminta keluar, tapi tak nak keluar, maka dia disiksa. Lalu mereka menyiksanya dengan pelbagai siksaan. Fir'aun lantas berkata, kembalilah kepada ajaranku. Fir'aun sebut. Akan tetapi isterinya menolak. Kemudian Fir'aun mengambil batang kayu dan memukul isterinya dengan menggunakan batang kayu. Dahsyat, tuan-tuan. Lalu ia berkata, kembalilah kepadaku. Namun isterinya menjawab, engkau tahu bahawa diri dan hatiku berada dalam penjagaan Tuhanku. Walaupun engkau memotongku dengan keji, tidak akan bertambah pada diriku selain kecintaan. Ini dia tahap cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam berjalan di hadapannya, maka Aisyah memanggil, wahai Musa, beritahulah kepadaku apakah Tuhanku redha kepadaku ataupun murka. Allah ni redha atau tidak pada dia. Maka kata Nabi Musa, Asia, para malaikat di langit sedang menantimu. Tak apa, sabarlah Asia. Kamu kena seksa di sini, malaikat tengah tunggu untuk menyambut kamu. Yakni merindukanmu. Allah Subhanahu wa taala kagum pada kamu. Jawab Nabi Musa pada Asia tadi. Oleh kerana itu mintalah kepadaku keperluanmu, nescaya terpenuh. Kata Nabi Musa, wahai Asia, mintalah apa yang kamu nak, maka nescaya Allah akan penuhi permintaan kamu. Maka Asia pun berkata sebagaimana yang disebut dalam surah Ali Imran, Rabbibni li indaka baitan fil jannati wa najini min fir'aun wa amali. Baik. Maka kata Asia, wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga. Ada dalam ayat Quran ni perkataan Asia ni. Rabbibnili indaka baitan. Tu dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-11. Ya Allah, binakanlah bagiku sebuah rumah di sisimu di dalam syurga, dan selamatkanlah daku daripada Fir'aun dan juga amalannya yang kufur dan buas, serta selamatkanlah daku daripada kaum yang zalim. Dia minta tu. Baik. Maka disebut dalam Al-Quran, maka kerana itulah antara sebab kenapa dimuliakan dia ni antara wanita pertama berada dalam syurga. Kerana dia minta rumah dalam syurga, tuan-tuan. Baik. Salman Al-Farisi berkata, isteri Fir'aun diseksa dengan dijemur di bawah terik matahari. Ketika mereka telah meninggalnya, para malaikat menaunginya dengan sayap mereka. Lantas ia melihat rumahnya di syurga. Itu dia, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana dia jaga iman dia, kerana cintanya kepada Allah apa saja.
kena seksa teruk pun. Ditakan dalam setengah riwayat, dia letakkan batu besar. Dia diikat tangan, kaki macam tu, ditelentangkan, kemudian dia letakkan tengah panas, batu besar pula atas dada. Itu seksa. Fir'aun seksa isteri dia ni. Maka ketika mana disebut dalam kisah ini, ketika mana ditinggalkan. Kenapa ditinggal? Sebab panas sangat. Orang tak sanggup tunggu, tuan-tuan. Hak nak seksa pun tak sanggup tunggu sebab panas. Tinggallah dia seorang-seorang. Bila tinggal, tuan-tuan, tiba-tiba dia melihat rumahnya di langit. Dahsyat, tuan-tuan, dalam syurga. Abu Hurairah berkata, Fir'aun menusuk 4 buah paku. Paku kaku pada tubuh isterinya. Ada 4 paku. Tangan, kaki semua kena paku. Tak bergerak. Membaringkannya dan meletakkan batu penggilingan di atas dadanya. Ini cerita letak batu. Lalu ia dijemur di bawah terik matahari. Asiyah mendongak kepalanya ke langit sambil berdoa, Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu. Tadilah ayat tadi. Maka Al-Hasan berkata, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dengan cara yang sangat mulia dan mengangkatnya ke syurga. Ia pun makan dan minum. Mati dia di situ, terus naik ke syurga, tuan-tuan. Ini dahsyatnya, tuan-tuan. Ada satu kisah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, mungkin mutawih ceritalah kisah, tuan-tuan. Sahabat Nabi yang dibunuh, yang Nabi hantar untuk berdakwah, kemudian ditangkap oleh orang kafir, kafir musyrik, kafir musyriki Mekah. Kemudian dia diseksa. Diseksa di mana? Diseksa di Tanaim. Dia tak buat penyeksaan tu dalam tanah Mekah. Tanah Mekah tanah haram. Dia bawa pergi ke Tanaim. Tanaim kan tanah halal. Kalau tuan-tuan nak buat umrah, paling dekat Tanaim lah, masjid Aisyah. Masjid Aisyah tu kan. Pergi pakai ihram kat sana, niat kat sana. Jadi dia seksa di situ, satu tempat di Tanaim tu. Ketika mana dia diseksa, maka dia diikat apa semua. Maka sebelum dia dibunuh, orang tanya dia, apa kamu nak? Aku nak sembahyang. Aku nak minta supaya aku boleh sembahyang. Maka dia diberikan sembahyang dalam keadaan diikat. Diikat tapi sembahyang. Lepas pada sembahyang, aku akan bunuh. Tiba-tiba lepas pada dia sembahyang, lepas pada tu dia dibunuh. Maka selepas dia dibunuh, orang tengok di tangan dia. Sahabat Nabi tadi, ditengok di tangan dia ini ada buah anggur. Sedangkan di situ tak ada pokok anggur masa tu. Daripada mana datangnya anggur? Dia kena seksa tak ni? Makan minum orang tak bagi. Tiba-tiba mati selepas kena bunuh, ada anggur di tangan. Mari mana, tuan-tuan? Itu Allah Ta'ala telah memberi nikmat makanan syurga kepada sahabat tadi. Ini benda-benda yang ajaib, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana dia tak nak keluar daripada Islam. Dia jaga iman dia. Sanggup mati, tuan-tuan. Sanggup kena seksa. Itu dahsyatnya, tuan-tuan. Maka hadis-hadis di atas menunjukkan, kisah-kisah di atas menunjukkan bahawa memohon perlindungan kepada Allah dan keikhlasan ketika mendapat ujian dan musibah merupakan perangai orang-orang soleh dan bukti sebagai orang yang beriman. Ketika dapat musibah, minta tolong dengan Allah. Ketika mana kita mendapat ujian, kita mana ikhlas, redha dengan ujian, redha dengan keikhlasan ketika mendapat ujian, maknanya redha dengan ujian tadi. Itu ujian Allah, aku redha. Aku ikhlas, aku terima segala musibah. Dan apabila ada masalah musibah, minta dengan Allah. Ini tanda perangai orang yang soleh. Dan itu sebagai bukti sebagai orang yang beriman. Ini nak disebutkan daripada kisah-kisah di atas. Wallahu a'lam, kita berhenti sampai sini dulu. Pertemuan kita pada malam ni sebagai sikit sebanyak menjadi pengajaran kepada kita atas kisah yang berlaku untuk kita memahami bagaimana bentuk seorang Muslim, seorang mukmin apabila ditimpa ujian. Boleh tak minta tolong dengan Allah? Boleh, tak ada masalah, mintalah tolong dengan Allah. Sebab Asiyah minta rumah, tuan-tuan. Bukan jalan-jalan, bukan minta diberikan kesenangan, tak. Dia minta binalah rumah sebuah padaku. Tapi dalam masa yang sama, dia redha dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Bukan dia kata, wahai Musa, selamatkanlah aku. Tak, dia kata, aku redha dengan ujian ini
Tapi dia minta kepada Allah, berikanlah syurga ataupun berikanlah rumah dalam syurga. Itu yang kita kena faham. Atas setiap musibah yang menimpa kita, ujian yang menimpa kita, redalah dengan ujian tersebut. Kerana setiap ujian itu tentu ada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya. Jadi kita tangguhkan dulu pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan surat Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta